Kadang-kadang, hidup ini boleh rasa macam bising sangat, penuh dengan gangguan dan ketidakpastian. Setiap hari kita berdepan dengan cabaran dan ketidakpastian. Daripada kesesakan lalu lintas, hinggalah kepada tekanan di tempat kerja. Memang senang rasa tertekan dan terbeban dengan tanggungjawab. Tapi, dalam dunia yang sibuk ini pun, kita boleh temui ketenangan jiwa. Stoicisme, falsafah kuno ini, menawarkan kebijaksanaan dan panduan untuk mencapai keseimbangan dalaman. Stoicisme memberi kita alat untuk menghadapi jatuh bangun kehidupan dengan lebih kuat dan tabah. Stoicisme mengajar kita bahawa kekuatan sebenar terletak pada kawalan kita terhadap fikiran dan emosi sendiri. Apabila kita fahami dan terima prinsip-prinsip stoicisme, kita boleh temui ketenangan dalam ribut kehidupan. Penganut stoicisme percaya bahawa kita ada lebih kuasa terhadap fikiran dan reaksi kita berbanding yang kita sangka, dan itulah kunci kepada kebahagiaan. Kesedaran ini membawa kepada kehidupan yang lebih tenang dan damai, kehidupan yang dipenuhi dengan kegembiraan dan erti. Sertai kami dalam meneroka kekuatan stoicisme dan belajar daripada pengajarannya yang mendalam. Temui bagaimana stoicisme boleh membantu anda mencari ketenangan dalam dunia yang huru-hara dan bagaimana untuk menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan bahagia. Stoicisme, falsafah kuno ini mengandungi kebijaksanaan yang abadi. Stoicisme menekankan kepentingan kawalan diri, rasionaliti dan hidup harmoni dengan alam semula jadi. Menurut stoicisme, kita tidak mempunyai kawalan terhadap peristiwa luaran. Satu-satunya perkara yang boleh kita kawal ialah reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Bayangkan batu besar di tengah-tengah aliran sungai yang deras. Batu itu tidak boleh menghentikan aliran air. Namun, batu itu tetap teguh, stabil di tengah-tengah pergolakan. Stoicisme menggalakkan kita untuk menjadi seperti batu ini. Tidak kira betapa sukarnya kehidupan, kita boleh mengekalkan ketenangan dan keseimbangan dalaman kita. Kawalan ini bermula dengan memahami fikiran dan emosi kita sendiri. Apabila kita belajar untuk memahati reaksi kita tanpa menghakimi, kita mendapat kebebasan untuk memilih. Itulah inti parti stoicisme. Fokus pada apa yang boleh kita kawal, iaitu diri kita sendiri. Kekuatan yang diberikan oleh stoicisme bukanlah sihir. Ia bukan bermakna kita perlu mengabaikan masalah kita. Ia bermakna kita perlu membangunkan kekuatan dalaman kita. Kekuatan yang akan membolehkan kita menghadapi kesukaran dengan keberanian dan keazaman. Kekuatan dalaman ini dibangunkan melalui latihan dan refleksi diri yang berterusan. Sama seperti kita melatih otot kita, kita juga mesti melatih minda dan emosi kita. Dengan cara ini, apabila kita berhadapan dengan cabaran hidup, kita tidak akan membiarkannya menghancurkan kita. Penganut stoicisme mengamalkan kaedah yang berkesan untuk mewujudkan perisai dalaman ini. Latihan ini membantu menenangkan minda dan mengekalkan ketenangan dalaman. Ia juga membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak. Apabila kita mengintegrasikan latihan ini ke dalam harian kita, mula membina kekuatan dalaman kita. Meditasi adalah salah satu tiang stoicisme. Ia adalah yang ampuh untuk kita menenangkan minda, mengembangkan kesedaran. Kita hidup di yang dipenuhi dengan maklumat dan gangguan. Meditasi memberi kita peluang untuk berundur dari hiruk-pikuk ini dan mencari ketenangan. Cari tempat yang tenang, tutup mata anda dan fokus pada nafas anda. Semasa anda menarik nafas, rasakan udara segar memenuhi paru-paru anda. Semasa anda menghembus nafas, lepaskan semua ketegangan dan kebimbangan. Adalah perkara biasa bagi fikiran untuk mengembara. Perhatikan mereka tanpa menghakimi dan kembalikan perhatian anda dengan lembut pada nafas anda. Apabila kita bermeditasi secara teratur, kita menenangkan minda dan menjadi lebih sedar tentang fikiran dan emosi kita. Kita belajar untuk mewujudkan jarak antara kita dan fikiran serta emosi kita. Jarak ini adalah kunci untuk mengekalkan ketenangan dalaman kita. Meditasi menawarkan tempat perlindungan yang selamat untuk minda kita. Menulis jurnal adalah alat yang hebat untuk penemuan diri dan pertumbuhan pribadi. Ia adalah tempat di mana kita boleh memproses pengalaman kita, menganalisis fikiran kita, dan meluahkan emosi kita dengan bebas. Penganut stoicisme percaya bahawa kekuatan refleksi diri membawa kepada kehidupan yang lebih jujur. Luangkan masa setiap hari untuk menuliskan fikiran dan emosi anda. Tulislah dengan bebas, tanpa tapisan. Biarkan fikiran anda mengalir. Renungkan hari anda, interaksi anda dengan orang lain,
dan reaksi Anda. Apakah cabaran yang Anda hadapi? Bagaimana Anda bertindak balas? Apa yang Anda pelajari daripada pengalaman ini? Apabila kita menulis jurnal, kita mula mengenali corak dalam fikiran dan tingkah laku kita. Kita lebih memahami kekuatan dan kelemahan kita. Kesedaran diri ini adalah asas untuk pertumbuhan peribadi dan kekuatan dalaman. Pernafasan sedar. Kembali ke saat ini. Amalan yang mudah tetapi berkesan ini boleh mengubah keadaan emosi kita. Pernafasan adalah alat yang ampuh untuk mengurus emosi dan menenangkan sistem saraf. Apabila kita meluangkan masa untuk bernafas secara sedar dan mendalam, ia boleh memberi kesan positif kepada kesihatan mental dan fizikal kita. Apabila kita berada dalam keadaan tertekan, pernafasan kita menjadi pendek dan cepat. Ini boleh meningkatkan tindak balas tekanan dan memburukkan lagi kebimbangan. Apabila kita memperlahankan pernafasan kita dan bernafas secara mendalam dan sedar, kita memberi isyarat kepada badan bahawa kita selamat. Ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik yang menggalakkan kelonggaran. Luangkan beberapa minit setiap hari untuk fokus pada nafas anda. Walaupun beberapa minit boleh membuat perbezaan. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung anda. Biarkan udara memenuhi paru-paru anda. Rasakan oksigen mengalir ke seluruh badan anda semasa dada anda mengembang. Tahan nafas anda sebentar, kemudian hembuskan perlahan-lahan melalui mulut anda. Biarkan udara keluar perlahan-lahan, melepaskan ketegangan. Semasa anda bernafas, perhatikan bagaimana perut anda mengembang dan mengempis. Sensasi fizikal ini meningkatkan kesan relaksasi pernafasan. Latihan mudah ini boleh dilakukan di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Sama ada anda di tempat kerja, di rumah, atau berjalan-jalan, anda sentiasa boleh meluangkan masa untuk bernafas secara mendalam. Pernafasan yang mendalam membantu kita untuk berada di saat ini. Apabila kita fokus pada nafas kita, kita melepaskan penyesalan masa lalu dan kebimbangan masa depan. Pernafasan yang mendalam membantu kita mencari ketenangan. Apabila kita melakukannya secara teratur, kita mengembangkan minda yang lebih tenang dan jelas. Apabila kita mengamalkan pernafasan sedar secara teratur, kita meningkatkan daya tahan emosi kita. Ini membolehkan kita menghadapi cabaran harian dengan tenang dan jelas. Kekuatan ketenangan batin, melepaskan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Salah satu konsep terpenting dalam stoicisme adalah apati. Ini bukan bererti kita harus menjadi tidak berperasaan atau acuh tak acuh. Ini bererti menyedari kawalan kita yang terhad terhadap peristiwa luaran. Terserah kepada kita sama ada kita membiarkan perkara-perkara itu mempengaruhi kita. Ahli falsafah Stoa yang terkenal, Seneca, menulis, kita harus menginginkan apa yang ditakdirkan untuk kita, tetapi berpuas hati dengan apa yang diberikan kepada kita. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menerima apa yang tidak dapat kita ubah, untuk memfokuskan tenaga kita pada apa yang boleh kita kendalikan. Apabila kita melepaskan apa yang tidak dapat kita kendalikan, kita membebaskan diri kita dari beban yang tidak perlu. Ini membolehkan kita hidup selaras dengan nilai-nilai kita. Jalan Stoa, perjalanan menuju kedamaian batin. Jalan ini mengajak kita untuk melihat ke dalam diri dan menemukan kedamaian yang abadi. Jalan Stoa bukan berarti menghindari rasa sakit atau mengejar kesenangan. Ini berarti menerima kenyataan sebagaimana adanya, tanpa penghakiman atau penolakan. Ini berarti menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan kawalan diri, kebijaksanaan, dan ketabahan. Ketika kita mengembangkan kualitas-kualitas ini, kita memperkuat semangat kita dan menghadapi cabaran dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ini berarti menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Bahkan di masa-masa tersulit, kedamaian dapat ditemukan jika kita tahu di mana mencarinya. Dengan amalan seperti meditasi, menulis jurnal, dan pernafasan sedar, kita mengembangkan kekuatan batin dan memperkuat minda dan jiwa kita. Kita mengembangkan daya tahan yang kita perlukan untuk menghadapi pengalaman hidup dengan tenang dan belas kasihan. Setiap cabaran menjadi peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita ingat kata-kata Kaisar Romawi dan ahli falsafah Stoa, Marcus Aurelius. Anda memiliki kekuatan untuk mengendalikan fikiran Anda, tetapi bukan peristiwa luaran. Pahamilah itu dan Anda akan menemukan kekuatan. Kata-kata ini mengingatkan kita bahawa kekuatan sejati kita terletak pada kemampuan untuk mengendalikan fikiran dan reaksi kita. Terimalah kebijaksanaan Stoa. Bacalah karya-karya mereka dan biarkan ajaran abadi mereka menginspirasi anda.
Mulailah perjalanan menuju kehidupan yang lebih tenang dan damai. Setiap langkah di jalan ini membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Jalan Stoa adalah jalan penemuan diri dan pengembangan pribadi. Ia mendorong kita untuk menemukan dan mengatasi batasan kita sendiri. Ini adalah jalan yang memerlukan dedikasi, amalan, dan keinginan untuk mempersoalkan kepercayaan kita sendiri. Tetapi setiap usaha membawa kita lebih dekat kepada kedamaian batin. Dan ganjarannya sangat besar. Pada akhir jalan, kehidupan yang dipenuhi dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan sejati menanti kita. Pengembaraan Stoa Anda bermula sekarang. Mulakan dengan memilih amalan Stoa yang akan Anda masukkan ke dalam rutin harian Anda, sama ada meditasi, menulis jurnal, atau pernafasan sedar. Dan berjanjilah pada diri sendiri bahawa Anda akan melakukannya secara konsisten, bahawa Anda akan meluangkan masa untuk diri sendiri. Semasa Anda meneruskan perjalanan Stoa Anda juga boleh meneroka ajaran dan kaedah Stoa yang lain. Terdapat banyak buku, artikel, podcast, dan sumber lain yang boleh menyokong Anda dalam perjalanan ini. Berhubung dengan orang lain yang berminat dengan stoisisme, kongsi pengalaman Anda, saling menyokong, dan berkembang bersama. Kekuatan batin bukanlah tujuan, tetapi perjalanan penemuan diri. Mulakan hari ini untuk membina daya tahan dalaman Anda. Rangkulah kekuatan stoisisme dan ubahlah hidup Anda. Semasa Anda meneruskan perjalanan Stoa Anda, ingatlah, perjalanan menuju kedamaian batin adalah proses pertumbuhan dan perkembangan yang berterusan. Apabila Anda mengintegrasikan amalan Stoa ke dalam kehidupan seharian Anda,